Aku dah terjebak. Korang bila lagi? Bak kata Sifu Kadok, racun itu benar. And her goal is not in her. She's a diamond under her. Wanna lay it. Assalamualaikum, bertemu kembali di channel Mr. Cilabai. Untuk vlog kali ni, aku nak paparkan atau aku nak kongsikan serba sedikit features dan fungsi yang terdapat pada kamera Sony ZV-1. Sebelum tu aku nak maklumkan semula, ianya sebuah kamera yang bagi aku merupakan kamera yang cukup sempurna dengan harga yang ditawarkan oleh Sony Malaysia dengan harga RM3,399. Untuk paparan skrin pula, ianya terbuka di sisi dan berukuran 3 inci sudah memadai untuk kita sebagai YouTube menggunakannya dan melihat secara jelas posisi dan kedudukan kita semasa bervlog. Sony ZV-1 menggunakan sensor CMOS sebesar 1 inci dan 20.1 megapiksel bagi aku cukup menarik untuk mendapatkan hasil mutu gambar. Dah lama aku tinggalkan dunia fotografi ni. Nak ingat semula term-term kamera memang dah lupa dah. So apa yang aku kongsikan di sini semuanya bergantung pada info yang terdapat pada kotak packaging. Dari segi zoom yang tersedia pada kamera ni adalah 24mm hingga 70mm zooming dan aperture-nya pula 1.8 hingga 2.8. Sekarang ni aku akan fokus pada satu objek daripada jauh. Sekarang ni untuk length yang paling jauh dan aku akan zoom. Apa yang korang boleh nampak tu, itu adalah biawak. Agak besar juga lah bagi aku. Kamera ini juga telah disediakan penstabilan image. Maknanya image kamera akan stabil apabila kita mengaktifkan fungsi tersebut. Tapi ianya tidaklah sehebat penstabilan image pada kamera action seperti GoPro Hero 8 aku. Ianya amat membantu dalam menstabilkan footage kita semasa kita berjalan dan bergerak secara laju. Dan kebanyakan kamera compact yang lain tidak mempunyai fungsi seperti ini. Sekarang aku nak uji stabilizer ataupun stabilizer aku dah aktifkan untuk Sony ZV-1 ni. Adakah ia stable atau tak, aku tak sure. Tapi buat masa sekarang, setakatnya yang aku pakai dah hampir 1 bulan kamera ni, keadaan features yang diberikan yang ada pada Sony ZV-1 ni amat-amat berguna dan cantik. Okey, sekarang aku nak tunjukkan features yang membuatkan iman dan kesabaran aku bergejolak untuk mendapatkan Sony ZV-1 ni, iaitu fungsi product showcase yang terdapat pada kamera ni. Autofocusnya yang cepat dan sangat senang untuk terus memfokus pada subjek yang kita paparkan di depan lens amat-amat aku kagumi. Walaupun produk yang dirakamkan pada jarak yang dekat, ianya akan memfokus secara cepat setelah kita aktifkan mode product showcase tersebut. Ini adalah salah satu function yang memang aku perlukan untuk ZV-1 ni, kamera mana-mana kamera pun, iaitu product showcase. Contoh dia yang ini. Nampak tak berapa cepat produk showcase ni berfungsi.
sampaikan budak-budak dekat depan kamera aku ni. Satu lagi features yang menarik perhatian aku iaitu mode portrait. Ianya memang dicari-cari oleh semua pengguna kamera, iaitu fungsi defocus. Fungsi ni tersedia pada kamera Sony ZV-1 dengan hanya menekan satu button yang terdapat pada kamera ni. Kita akan mendapatkan hasil image yang sangat baik, iaitu bokeh ataupun blur pada bahagian belakang image portrait kita. So untuk hari ni aku nak tunjukkan footage tentang defocus dan beberapa features lain di kamera ZV-1 ni. So sekarang ni kalau tak silap aku, ZV-1 aku masih lagi defocus off. So bila aku tekan defocus on, so macam mana keadaan belakang masih blur kan. Ok, aku off kan defocus. So background clear. Aku on balik defocus, zoom, dan aku off kan defocus. Belakang, background belakang agak clear. Antara fungsi penting bagi sesebuah kamera yang dijadikan sebagai kamera video adalah hasil rakaman suara ataupun sound yang jelas ataupun clear. Kamera Sony ini menjanjikan serta memberikan pengguna Sony sesuatu yang bagus, di mana kamera ni mempunyai 3 kapsul mikrofon di bahagian atas kamera tersebut. Sekarang ni aku berada di Paya Indah Wetland. Baru lepas tengok feeding krokodil feeding di Paya Indah. Jadi aku dah tak datang sini agak lama sebenarnya. Hampir aku rasa dalam 7-8 tahun jugalah. Jadi untuk kali ni datang balik ke sini. Tujuannya adalah untuk untuk tanya Shirley yang ada dekat Paya Indah Wetland ni, tapi sebenarnya masih lagi belum dibuka kepada awam sebab PKP. Jadi aku kononnya berhajat nak ke sini lah dalam semalam 2 macam tu, tapi bila dapat tahu info yang katakan tak ada, masih lagi ditutup. Dalam masa yang sama, korang juga akan mendapat satu windscreen yang diberi secara percuma dan secara tidak langsung memberikan kita mutu dan kualiti suara atau bunyi yang terbaik semasa rakaman dijalankan. Selain itu juga, kamera ni mempunyai fungsi ND filter yang kebanyakan cameraman akan membeli untuk diattachkan pada lens kamera. Untuk Sony ZV-1 ni, ianya tak perlu semua tu. Kita hanya perlu pergi ke setting image dan kita onkan sahaja fungsi ND filter, sama ada auto ataupun kita on sahaja, dan sekiranya kita tak nak menggunakan function tersebut, kita boleh off. Untuk bateri pula, Sony ZV-1 ni menggunakan bateri Sony daripada model NP-BX1, bateri yang biasanya digunakan oleh Sony untuk kamera compact sebelum ni. Harga boleh tahan juga mahal. So dengan extra bateri yang diberi secara percuma semasa pembelian hari tu, ianya dapat mengurangkan kos pembelian untuk aku. Kalau nak tambah pun hanya setakat satu bateri je lagi. Mengapa perlu ada bateri ekstra? Mereka yang telah menggunakan kamera ni, bateri akan cepat habis sekiranya kita membuat rakaman 4K. Sekurang-kurangnya kita kena ada 3 ataupun 4 bateri ekstra. Kamera Sony ZV-1 ini menyediakan horseshoe mount pada bahagian atas kamera tersebut,
Ianya sama function seperti yang terdapat pada kamera DSLR. Kita boleh gunakannya dengan menyambung untuk kegunaan speedlight ataupun flash, ataupun kita boleh attachkan dengan external microphone. Untuk pengetahuan korang juga, untuk model ZV-1 ni tiada flash disediakan pada body kamera. Jadi untuk penggunaan di waktu malam, kita akan menghadapi kesukaran untuk mendapatkan image yang kita perlukan. Tapi anda silap. Sebenarnya dengan sensor yang tersedia di dalam Sony ZV-1 ni, kita tidak akan menghadapi masalah tersebut. So far, setelah menggunakan kamera ni hampir 1 bulan, beberapa kali di sebelah malam dan di kawasan yang kurang cahaya, ianya tiada masalah langsung. Image yang dirakamkan amat baik dan sangat jelas. Color pada image juga sangat cantik. So bagi aku, tiada mendatangkan masalah langsung untuk kita membuat rakaman di waktu malam atau di kawasan yang kurang cahaya. Dan pada masa yang sama, Sony juga menawarkan beberapa item penting yang diberikan secara percuma, membuatkan aku tak nak lagi memikirkan untuk membeli kamera dan mencari kamera lain. Dengan pembelian 3,399, aku mendapatkan extra bateri daripada Sony dan juga memory card. Dan dengan pembelian lebih daripada 2,500, aku juga mendapat beg khas daripada Sony Malaysia. Adakah aku membuat pilihan yang tepat? So, bagi diri aku sendiri, dengan features yang ditawarkan, ianya sangat berbaloi untuk kegunaan aku sebagai fotografer dan juga sebagai YouTuber. Okeylah, setakat ni saja yang dapat aku review serba ringkas tentang kamera compact Sony ZV-1 kali ni. Pendapat aku setelah menggunakan hampir 1 bulan, banyak lagi yang perlu aku belajar tentang kamera ni. Dan aku harapkan vlog kali ni memberikan info dan perkongsian kali ni juga serba sedikit dapat memberikan gambaran dan panduan sebelum membeli kamera ini. Aku dah terjebak. Korang bila lagi? Bak kata Sifu Kadok, racun itu benar. Moga kita jumpa lagi di lain vlog. Mr. Celabai mengundur diri. Assalamualaikum. Bye.